Buletin Didik 9 Januari bersama saya Fazila Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerja keras serta kecemerlangan pelajar dan guru Maktab Rendah Sains Mara MRSM seluruh negara diiktiraf melalui Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik oleh Bahagian Pendidikan Menengah Mara. Pengiktirafan itu bukan sahaja untuk kecemerlangan guru dan pelajar di sekolah, malah di luar negara. Pengarah Bahagian Pendidikan Menengah Mara, Abdul Manap Abdul Majid melihatnya sebagai motivasi kepada generasi masa kini untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Melalui ucapannya, beliau berkata negara akan kekurangan tenaga kerja profesional sekiranya generasi masa kini memilih untuk berkhidmat dalam sektor gig. Semakin ramai juga anak muda memilih bekerja dalam sektor ekonomi GIG seperti penghantar makanan dalam talian kerana gaji yang lumayan dan waktu bekerja yang fleksibel. Pekerjaan ini juga tidak memerlukan kelayakan akademik yang tinggi. Akhirnya kita terpaksa membawa masuk pekerja profesional dari luar negara oleh sebab kekurangan pekerja profesional tempatan yang menjadi tonggak untuk pembangunan dan kemajuan negara. Generasi hari ini haruslah melihat kepentingan ilmu untuk meneruskan kehidupan walaupun terdapat pelbagai cara mudah untuk mencari sumber kehidupan. Sebagai seorang pendidik, saya percaya pilihan untuk menyambung pengajian memanglah sesuatu yang berbaloi. Tambahnya, dengan kelayakan tinggi dalam akademik, negara dapat melahirkan masyarakat berdaya saing dalam industri di Malaysia. Sebagai usaha melonjakkan kemajuan negara, MRSM memberi tumpuan pendidikan dalam bidang STEM. Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik 2021 meraikan 30 pelajar yang memperoleh keputusan semua A tambah dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021 serta kejayaan 12 pelajar yang memperoleh 6 A-star dalam peperiksaan Cambridge IGCSE November 2021. Selain itu, anugerah Hufaz Cemerlang disampaikan kepada 30 pelajar MRSM program Ulul Albab yang berjaya menghafaz 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh 2 tahun. Turut diiktiraf 4 cawangan yang mendapat grade purata maktab kurang 2.0 dalam SPM iaitu MRSM Taiping, MRSM Tun Gafar Baba, MRSM Langkawi dan MRSM Tun Abdul Razak. MRSM Taiping dan Tun Abdul Razak turut diiktiraf sebagai maktab terbaik kategori lonjakan tertinggi untuk SPM 2021. Lagi komitmen untuk memartabatkan golongan pelapis dalam dunia pendidikan. Sekolah Menengah Kebangsaan Panglima Bukit Gantang Perak membawa 171 pelajar tingkatan 6 ke Universiti Utara Malaysia UUM. Ia sebagai pendedahan dan suntikan semangat untuk mereka meneruskan pengajian ke Menara Gading. Program Jelajah Ilmu, Keluarga Angkat dan Khidmat Masyarakat JIK MAS 5.0 dianjurkan pihak sekolah dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Pelajar HEP UUM. Program selama 3 hari itu merangkumi pelbagai aktiviti seperti slot motivasi, khidmat masyarakat, aktiviti bersama mahasiswa dan lawatan ke perpustakaan serta pusat pengajian. Pada masa yang sama, pelajar-pelajar didedahkanlah juga tentang situasi keadaan kehidupan siswa-siswi. Ianya tidak sama seperti berada di sekolah. Di sekolah ianya dibimbing oleh hampir sepenuhnya oleh guru-guru. Tapi di universiti kebanyakannya terpaksa berdiri dengan sendiri. Bagi pelajar, program sedemikian wajar diteruskan pada masa hadapan kerana menyuntik motivasi dan semangat untuk melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat tertinggi. Ia juga mengajar tentang semangat perpaduan dan bekerjasama dalam pasukan. Program ini sangat bagus dan ada banyak motivasi. Cikgu-cikgu dari universiti ini bagi motivasi dan kakak-kakak dari universiti ini bagi banyak permainan ceria. Macam sekarang ni kita buat, kita royong, dapat eratkan hubungan antara fesi-fesi dengan pelajar. Bajikan terdekat. Lepas tu dapat membuat kerja amal, ada satu pahala juga. Ini adalah program kelima seumpamanya melibatkan pelajar tingkatan 6 sekolah itu ke beberapa universiti awam tempatan. Di UUM, pelajar sekolah turut dididik dengan semangat kesukarelawanan. Kita selalu dan acap kali kita buat, dia penting. Yang pertama, kita punya anak muda generasi baru ni suka diberi pendedahan. Kadang-kadang kita hanya bagi berdasarkan cakap dekat program, ceramah, talk kan. Tapi in reality tu tak buat.
Contoh paling simple macam dia mencakar ataupun dia guna penggunaan alat. Even walaupun dia dah masuk universiti, ada pelajar universiti yang tak pandai nak guna. Even ada pernah guna cakar patah apa semua sebab baru didedahkan di universiti. Kadang-kadang kat rumah buat tak? Belum lagi. Program 3 hari itu akan berakhir esok. Kehadiran pelajar yang diiringi guru turut dibantu sukarelawan dari Persatuan Anak-anak Perak. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam menyerahkan bantuan makanan bernilai RM1 juta untuk diagihkan kepada 25,000 pelajar sekolah menengah yang terdiri daripada pelajar miskin di negeri itu. Projek dikenali sebagai Dapur Maidam at School dilaksanakan dengan kerjasama pihak Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu JPNT. Ketua Pegawai Eksekutif Maidam Terengganu, Profesor Madya Dr. Ahmad Azrin Adnan berkata, pihaknya berharap bantuan makanan ini dapat meringankan beban pelajar ketika sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Bantuan ini diagihkan bermula 1 hingga 31 Januari 2023. Ia membabitkan pelajar dari 134 sekolah menengah melibatkan 8 pejabat pendidikan daerah. Setiap sekolah yang dilibatkan dalam program ini, setiap sekolah ini akan dapat memberikan ataupun mengadakan program makanan percuma ini sebanyak 8 kali. Jadi terpulanglah pada pihak sekolah sama ada nak mengadakan program ini sama ada secara harian ataupun secara mingguan ataupun secara bulanan. Jadi ini nanti akan terpulang balik kepada penyelarasan yang dibuat oleh pihak sekolah. Untuk setiap kali makan, kadar yang dikenakan adalah sebanyak RM5. Perbelanjaan bagi program itu menggunakan peruntukan daripada sumber am yang diperolehi agensi itu. Bantuan makanan hanya difokuskan kepada pelajar miskin sekolah menengah, memandangkan sekolah rendah telah menerima geran bantuan makanan daripada Kerajaan Persekutuan melalui rancangan makanan tambahan RMT. Kita bagi pihak Jabatan Pendidikan Terengganu amat terima kasihlah kepada Maidam, kerana ialah kita murid-murid kita faham ada yang P40, ada yang miskin, jadi amat memerlukan sumbangan-sumbangan khasnya daripada Maidam kita, dan dengan bantuan ini sebenarnya telah meringankan beban mereka, tak terutama makan pagi ke makan tengah hari dan sebagainya. Dan sekurang-kurang mereka bila dapat makanan pagi ataupun tengah hari dapat belajar dengan selesa lah. Berdasarkan rekod JPNT, terdapat 506 sekolah di Terengganu yang terdiri daripada sekolah rendah dan menengah dengan jumlah keseluruhan pelajar 235,000 orang. 40% daripada jumlah itu adalah pelajar miskin. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq melancarkan sudut santai minda di lobi Kementerian Pendidikan KPM sebagai usaha menghidupkan budaya membaca. Sudut santai minda itu memberi ruang kepada warga kerja KPM meminjam sebarang naskah yang disediakan. Fadlina melalui hantaran di Twitter memaklumkan ia diharap dapat menghidup dan menyuburkan pembudayaan ilmu dalam kalangan petugas KPM. Usaha tersebut turut mendapat kerjasama daripada pihak Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM. Membela seekor ikan beta atau ikan laga sememangnya mudah untuk dilakukan. Pun begitu, penjagaannya perlu dilakukan secara teliti bagi mengekalkan kondisi haiwan akuatik itu pada tahap yang baik. Ini kerana membela ikan laga bukan sahaja untuk memenuhi hobi masa lapang, malah boleh dipertandingkan dalam kejohanan ikan laga. Menurut penasihat Beta Society of Malaysia, Bobby Chua, banyak kejohanan yang dianjurkan di dalam dan luar negara melihat pada pelbagai aspek ikan laga tersebut. Malah penilaian markah bagi seekor ikan laga akan dilakukan dengan teliti dengan melihat pelbagai kriteria mengikut piawaian yang ditetapkan. Antaranya corak sisiknya, warna, struktur badan ikan dan stamina ikan laga tersebut. First, ikan tu tak boleh sakit. Ya. Tidak ada kecacatan
perlu sihat dan agresif. Kita panggil deportment, condition ni kan semuanya dalam perfect condition. Itu first lah. Yang juga kita juga akan cuba sekarang ni keperakan ni lebih kita katakan ada isu-isu ikan selun. Selun maksud dia guna pisau potong. So ini kita cuba akan track juga dengan kadang-kadang sampai sehingga kita guna handphone yang lebih bagus, ambil gambar-gambar yang berkualiti, jelas dan zoom tengok. Sebab kenapa kita tadi dah cerita kita nak pertandingan yang lebih adil, ya. Kalau ada penipuan dan sebagainya kita cuba nak halang. Kongsinya, penjagaan ikan laga sangat mudah dilakukan. Hanya peka dengan keadaan air dan menukar air tersebut sekurang-kurangnya 3 hingga 4 hari sekali. First, buang klorin. Buang klorin. Kalau tak ada anti klorin lah, ubat tak ada ubat anti klorin, kita cuba peramkan air itu 24 hingga 48 jam. So klorin itu akan hilang. Kedua, kalau nak cantik dia lagi, cuba belajar dekat internet, YouTube, dan juga boleh belajar dari dekat alam. Yang saya suka bawa budak-budak ke alam di mana kita nampak habitat semula jadi dia. Itu yang dia nak. Sebab itu sekarang ni ramai yang pandai pakai macam daun mahang, daun ketapang. Ini sebenarnya kita sedang kopi apa yang ada pada alam dia. Baru-baru ini bertempat di Klang, Selangor, pertandingan ikan beta antarabangsa 2023 diadakan dengan lebih 1,770 ekor ikan dipertandingkan daripada pelbagai negara. Anjuran pertandingan ini dapat mewujudkan keharmonian antara kaum selain mengeratkan hubungan sesama rakyat di negara ini. Kabin atau lebih tepat kotak untuk menghilangkan tekanan. Mirip penggunaan mesin untuk membeli minuman secara kendiri, kotak itu kini turut digunakan dengan meluas oleh rangkaian hotel di Belanda. Kenali Ayavaya, kotak penghilang tekanan yang dibina oleh sebuah syarikat Belanda. Sebaik anda berbaring di dalamnya, muzik bersesuaian akan dimainkan sambil bau harum lavender dan sitrus berlega-lega di udara. Sebagai satu lagi nilai tambah, kotak istimewa ini turut dilengkapi kemudahan spa. Seminit 2 kemudian, satu paip kecil akan menuangkan air suam ke dahi anda secara perlahan dan berturut-turut. Bagi mendatangkan mood yang lebih baik, cahaya lampu di dalamnya juga boleh diselaraskan. Menurut pengeluar kotak ini, kemudahan ini juga sesuai digunakan di pejabat dan gym. Ia diyakini mampu membantu pengguna mencapai tahap meditasi tertinggi dan akan berasa lebih cergas serta fokus selepas menggunakannya. Sebuah syarikat memperkenalkan pesawat eVTOL satu tempat duduk. Ia dibina untuk membawa pemilik atau pengurus ladang dalam sektor pertanian. eVTOL terbaru ini dikuasakan dengan 6 motor dan 6 bateri. Ia mempunyai kelajuan 101 km sejam dan mampu terbang selama 25 minit. And so, if you're a farmer and it's the rainy season and you want to go out and check on a flight, you have to walk it today because you don't want to drive your truck into the muck. So, if you can fly out there and land a mile out into your field, it's a lot easier for you. Untuk penerbangan di kawasan bandar, penggunaannya masih tidak disarankan sebab utamanya peraturan ketat daripada pihak berkuasa. Halangan lain termasuk dari segi harga iaitu $150,000 atau RM656,000 sebuah. Untuk mereka yang berminat, hanya tempahan diterima. Penghantaran dijangka pada hujung tahun ini. Sebuah syarikat kosmetik terkemuka telah memperkenalkan peralatan pintar untuk memudahkan lebih ramai pengguna memakai gincu. Peralatan yang dilengkapi dengan pengimbas serta mesin dan robotik pintar itu direka khusus untuk mereka yang mengidap penyakit seperti strok, rheumatoid arthritis atau kecederaan tulang belakang yang menyebabkan pergerakan terbatas. Menurut kaji selidik gergasi kosmetik L'Oreal dengan syarikat teknologi kesihatan Liveware, dianggarkan 1 daripada 10 penduduk di Amerika Syarikat mengalami cabaran pergerakan otot. Justru mereka tidak dapat menikmati produk kecantikan seperti orang lain. Alat ini dicipta untuk membantu mereka.
In order to put it together, you just pop open the lipstick, you attach it to the connector, you bring the base of the device, and you attach it in one step without any need for battery or turning on. Everything is included. Turut dibangunkan sebuah peralatan yang menggunakan augmented reality AR untuk melukis kening dengan mudah. Muka pengguna boleh diimbas dengan aplikasi telefon pintar sebelum AR mencadangkan bentuk kening yang sesuai dan melukisnya pada kulit. Ia dihasilkan berdasarkan kaji selidik yang mendapati 9 daripada 10 wanita tidak puas hati dengan hasil lukisan kening mereka sendiri. Kedua-dua alat ini dirancang dijual mulai hujung tahun ini pada harga lingkungan $149 hingga $199 atau $652 hingga $870. Pemilik unta di Riyadh, Arab Saudi kini boleh meneruskan aktiviti harian atau pergi melancong dengan tenang tanpa perlu bimbang memikirkan hal-hal penjagaan haiwan itu. Ia dengan wujudnya hotel padang pasir terbuka khusus untuk unta. Dipanggil Tatman yang bermaksud terjaga, hotel ini mempunyai 480 bilik single dan double serta menyediakan pelbagai perkhidmatan khusus untuk unta. Untuk unta pula perlu lulus ujian kesihatan sebelum boleh menikmati penginapan di sini. Pemilik boleh membayar RM400 atau RM465 untuk membolehkan unta peliharaan mereka mendapat pakej penginapan termasuk makanan. Untuk menikmati susu pula, tambahan RM116 diperlukan. Pemilik hotel ini memberi jaminan penjagaan dan keselamatan terbaik untuk haiwan berkenaan. Sukan pesilat negara Muhammad Al-Jufri Jamari mengakhiri kariernya dengan penuh gemilang apabila dinobatkan ikon sukan terbaik pada malam kemuncak anugerah ikon sukan harian Metro. Al-Jufri membawa pulang sebuah kereta elektrik jenama Apollon A1 bernilai RM136,000 selain wang tunai RM5,000, sebuah trofi dan langganan percuma akhbar digital harian Metro selama setahun. Al-Jufri, juara dunia 4 kali itu, turut dipilih sebagai penerima anugerah ikon sukan lelaki Gardenia Breakthrough yang dipertandingkan. Sebenarnya memang saya tak menjangkakan kedua-dua anugerah ni saya akan dapat kerana saingan saya adalah Lizzie Jia yang kuat-kuat, juga pemain bola daripada JDT, semua sahabat-sahabat yang agak kuat. Akan tetapi Allah lebih mengetahui. Bagi kategori ikon sukan jurulatih, anugerah dimenangi Datuk Misbun Siddiq yang banyak membentuk pemain badminton terkemuka negara seperti Datuk Lee Chong Wei, Lee Zijia dan terbaru pemain remaja Justin Ho. Bukan senang untuk kita memberi satu komitmen dalam apa yang kita buat. Jadi dengan pengiktirafan ini, saya percaya selepas ini ramai lagi jurulatih-jurulatih yang ada di luar sana yang akan menerima hadiah seperti ini. Penerjun sensasi negara Nur Dabita Sabri pula diumum sebagai penerima anugerah ikon sukan wanita Gardenia Breakthrough. Manakala kejayaan meraih pingat emas di Sukan Paralimpik Tokyo 2020 dalam kategori SU5, selain muncul juara dunia 6 kali, menobatkan Chia Lik Hu sebagai ikon sukan Paralimpik. Ikon sukan persatuan atau kelab diungguli pula oleh Johor Darul Takzim JDT. Manakala atlet menembak Nurul Shasha Nadia Muhammad Arifin, ikon sukan harapan. Dan The Pocket Rocket Man, Dato' Azizul Hasni Awang, ikon sukan pempengaruh. Bagi menghargai jasa dan sumbangan dalam pembangunan industri sukan tempatan, jago bowling negara Shahlin Zulkifli diumum sebagai penerima kategori khas anugerah ikon sukan legenda. Laluan panjang yang penuh berliku. Itulah hakikat yang menurut bekas penyerang kebangsaan Safiz Ali mesti diakui skuad Harimau Melaya menjelang separuh akhir kedua Piala AFF berdepan Thailand malam esok. Bekalan 1-0 bukan jaminan, apatah lagi giliran lawan pula berkelebihan beraksi di arena sendiri. Apabila kita bertandang ke sana, mereka ada kelebihan bermain di padang dan udara mereka sendiri. So memang ada kesukaran lah apabila melawan Thailand di Bangkok, tapi tidak mustahil jika pemain-pemain bermain secara satu pasukan, bermain untuk nama negara yang mereka bawa. InsyaAllah lah, saya rasa semangat yang luar biasa akan mereka tunjukkan. Aksi separuh akhir pertama di Stadium Nasional Bukit Jalil jelas menampilkan penguasaan Thailand meskipun diasak dengan sorakan padu puluhan ribu penyokong negara.
Sambil menjangkakan Malaysia akan menampilkan aksi bertahan, Safi berharap peluang yang diperolehi mesti dimanfaatkan sebaik mungkin Harimau Melaya. Perlawanan Malaysia menentang Thailand dijadual berlangsung di Stadium Thammasat jam 8.30 malam esok dengan Malaysia berbekalkan kemenangan tipis 1-0 pada aksi pertama. Bola sepak Piala FA Inggeris, Kelab Division 2 Stevenage FC mencipta kejutan apabila menewaskan kelab Liga Perdana Aston Villa. Berlangsung di arena lawan, Stevenage menang 2-1. Turut mara kepusingan keempat Manchester City yang menang besar 4-0 ke atas Chelsea. Manchester City yang beraksi di gelanggang sendiri Stadium Etihad mendahului Chelsea pada minit ke-23 menerusi Riyad Mahrez. 4 minit berselang, City dihadiahkan sepakan penalti selepas bola terkena tangan Kai Havertz. Julian Alvarez mudah menyempurnakannya untuk kedudukan 2-0. City tanpa selesa apabila Phil Foden menambah gol ketiga 7 minit sebelum babak pertama berakhir. Bersama babak kedua, City yang merehatkan dua tonggak Erling Haaland dan Kevin De Bruyne terus garang menggasak. Hasilnya Mahrez sekali lagi meledak menerusi sepakan penalti untuk gol keempat pada minit ke-85. Tiada lagi gol menyusul, City kendalian Pep Guardiola mara kepusingan keempat dan kini menanti berdepan sama ada Oxford United atau Arsenal hujung bulan ini. Paparan perusahaan keju oleh penduduk di Galax Amerika Syarikat mengakhiri Buletin Didik. Saya Fazlani Harun, salam hormat. Assalamualaikum.